Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat pagi. Okey, hari ini kita sambung lagi pembelajaran kita untuk bab 12, sukatan kecenderungan memusat, iaitu bagi data yang tidak terkumpul. Kemarin kita dah belajar apa itu score mode, iaitu kegerapan yang paling banyak. Lepas tu kita belajar min. Min adalah macam mana kita nak mencari purata bagi dalam satu data. Purata ni memang kalau dalam statistik memang selalu digunakanlah purata ni, min ni. Sebab min ni data dia senang kita nak dapatkan dia punya average. Contoh dalam 30 hari berapa kali turun hujan. Jadi kalau dikira dipuratakan, lebih kurang maksudnya dalam sebulan 3 kali turun hujan. Macam itulah contoh, itu purata. Okey ya. Baik, kita sambung yang terakhir untuk data tidak terkumpul, iaitu median. Cikgu letak median ni di belakang sebab median ni benda yang baru. Dia macam nak kata susah tak susah pun, tapi kaedah pengiraan dia tu macam rumit sikit lah. Apalah, kita belajar dulu Okey, median. Median, apa dia definisi dia? Adalah data yang berada di tengah-tengah dalam satu set data. Dalam satu set data tu berada di tengah-tengah, dan syarat dia mesti disusun mengikut tertib menaik ataupun menurun. Contoh, kalau nombor tu menaik kat nombor tu berterabur, dia kena susun dulu. Data tu dia kena susun dulu dalam bentuk nombor menaik atau menurun. Okey, baik. Median ni hanya boleh digunakan kalau kata dia melibatkan nombor. Contoh, benda yang boleh dikira. Benda yang boleh dikira ataupun dipanggil kuantiti lah. Contohnya sebagai jisim pelajar. Jadi jisim kita boleh kira, kan? Lepas tu ataupun tinggi pelajar. Tinggi pelajar kita boleh kira. Tapi kalau jenis kereta kita tak boleh cari dia punya median. Mana ada nak cari kereta tengah-tengah benda apa, kan? Tiba-tiba lori, basikal, kapal terbang, kereta tiba-tiba tengah-tengah dia ke tepi. Mana boleh? Jadi benda yang boleh dihitung ataupun dinilai ataupun dikira, kita boleh dapatkan dia punya median. Okey. Step dia yang pertama adalah, kalau kamu tengok kat sini step dia, yang pertama susun dulu dia punya nombor. Kalau nombor tu berterabur, kita susun dulu dalam tertib menaik atau menurun. Siapa yang terror pakai menurun, pakailah. Tapi cikgu recommend kan gunalah menaik. Senang, kamu nak kira 1, 2, 3, 4, 5. Mana ada orang pernah kira 5, 4, 3, 2, 1. Kan? Okey, baik. Satu lagi benda, negatif tidak ada dalam data. Data negatif tu tidak ada. Nombor negatif tidak ada dalam data. Itu adalah benda yang pengetahuan untuk kamu lah. Okey, step kedua pula, bila kita dah susun bentuk menaik atau menurun, bilangan data yang ganjil, dia punya formula dia adalah satu nombor di tengah-tengah. Nombor yang di tengah-tengah tu adalah median bagi data yang ganjil. Sekali cikgu ceritalah. Contoh ada kat tepi ni, cikgu ceritalah macam mana. Baik, bilangan data bagi yang genap, contoh data tu ada 8 orang. Jadi genap, median dia adalah 2 data yang berada di tengah-tengah. Lepas tu kita dapatkan dia punya average ataupun dia punya purata. Okey, ni adalah pengetahuan lah, baca je lah. Nota cikgu ni baca je lah, kan. Okey, seterusnya Contoh bagi bilangan data yang ganjil. Ganjil ni nombor dia 1, 3, 5, 7. Itu nombor ganjil. Baik, kalau kita tengok kat sini contoh, bilangan data dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi bilangan data dia ada 9. 9 adalah bentuk nombor ganjil. Baik, lepas tu pula, bila kita dah dapat yang ini, step yang kedua adalah kita nak tentukan median tu duduk kat nombor berapa. Jadi macam mana nak tentukan median tu duduk kat nombor berapa? Kita kena kira dulu. Jadi data dia ada 9 tambah dengan, formula dia ni lah. Kedudukan data ni 9 adalah dia punya bilangan data, tambah 1 bahagi 2. So 9 tambah 1, 10. 10 bahagi 2 kita dapat 5. Maka dia berada pada kedudukan yang ke-5. Okey, boleh 9. Yang ni kita masuk dalam formula. Formula nak cari median, ni lah formula dia.
Bilangan data tambah dengan 1 bahagi 2. Bilangan data tambah 1 bahagi 2. Cikgu tunjuk ni lah. N tambah 1 bahagi 2. N tu merujuk kepada berapa banyak bilangan data. Jadi 9 tambah 1, 10 bahagi 2 dapat 5. Masuk kedudukan yang kelima. Baik. Step yang seterusnya pula, kita susun nombor tu mengikut susunan menaik. Yang ni kalau kamu buat silap, habis kantoi lah. Memang lah, kalau dah susun nombor pun dah tak betul, tak usah nak cari median, memang salah lah. Okey lah. So susunan menaik kita susun lah. Daripada banyak-banyak nombor ni kita susun 0, 1, 2, 2, 3. Kalau ada nombor 2 2 kali, kita susun lah 2 sebelah-sebelah. Okey, 3, 4, 5, 6, last kali 20. So kita check balik, semuanya ada 9 nombor. Okey, kemudian dia kata median duduk pada kedudukan kelima. Kita kira daripada sini. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 ni adalah kedudukan kelima adalah nombor 3. Jadi median nombor 3. So median ni jawapan dia 3. Macam tu lah dia punya jawapan dia. Okey ya. Yang seterusnya yang dekat bawah ni, cikgu tukar pen lain lah. Pen merah ni macam nak bedak buat cikgu tukar color lain lah. Beli color merah oren lah. Okey. Yang kedua pula adalah bilangan data dia genap. Sama juga macam ganjil. Step pertama, kira berapa banyak data. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 dekat situ. Bila dah ada 6, masukkan dalam formula N tambah 1 bahagi 2. So masukkan N tambah 1, 6 tambah 1 bahagi 2. 6 tambah 1, 7. 7 bahagi 2 dapat 3.5. Okey. 3.5 ni maksudnya nombor dia duduk di antara nombor 3 dengan nombor 4. 3,5. 3,5 tu dia duduk di antara nombor genap, nombor bulat yang mana? Di antara 3 dengan 4. So, di antara 3 dan 4 macam ni. Okey. Kemudian, kita susun ikut susunan menaik. Sama macam tu juga. 22, 24, 28, 30 sampailah 45. Jadi di antara data di antara 3 dengan 4, so kita kira ni yang nombor 1, ni nombor 2. So nombor 3 adalah nombor 28. Yang keempat punya data adalah 30. Jadi kita kena puratakan tambah dua-dua ni, 28 tambah 30 bahagi 2. So jawapan dia 29. Kalau dapat perpuluhan lah. Kalau tak perpuluhan, biarlah jawapan dia. Tak semestinya jawapan dia nombor bulat. Median ni boleh juga jawapan dia dalam bentuk perpuluhan. Sama macam min juga. Okey. Yang ini adalah contoh macam mana nak cari bilangan data yang ganjil dengan data yang genap. Adapun ni nak cerita kat kamu ni. Baik, ada pun satu kaedah lain yang kita boleh guna pakai tanpa menggunakan formula, tapi syarat dia mesti melibatkan susunan nombor yang macam ni. Okey, kita ambil yang atas, katalah dia bagi nombor, cikgu tarik kertas ni, cikgu letak tepi. Okey, cikgu letak yang ni pula. Okey, katalah dia bagi nombor 162 20 03 425. Okey. Cikgu letak kat sini. Median. So dia bagi nombor ni, kita nak cari median. Ada cara lain benarnya, ada cara lain. Okey. Step pertama, kita susun dia punya nombor. So kita susunlah ikut turutan menaik. Kita susun ikut turutan menaik. Okey, nombor yang pertama start dengan nombor 0. Lepas tu, lepas 0, 1. Lepas tu, 2. Lepas tu, 2. Lepas tu, nombor apa lagi? 3. Lepas tu, 4. Lepas 4, 5 ada? 5. Ada 5. Lepas tu, 6. Last sekali, 20. Okey, kita dah dapat dah susunan yang bentuk menaik. Okey, sekarang ni kaedah lain. Katalah kamu terlupa formula N tambah 1 bagi 2 tu. Terlupa contoh. Jadi susun ikut susunan menaik atau menurun. Naik macam ni. Step yang kedua, kita cari yang duduk di tengah-tengah. Macam mana nak cari tengah-tengah? Yang ni kaedah ni lambat, tapi boleh dapat jawapan dengan cepat lah.
Selamatlah jawapan dia. Kita potong. Kita potong ni satu belah ni, potong belah ni. Potong belah ni, kita potong sini. Kita potong sini, kita potong sini. Potong lagi sini, potong sini. Dan dapat nombor di tengah-tengah dia adalah nombor 3. So kita tulislah jawapan dia 3. Itu je. Boleh? Okey, contoh nombor genap. Contoh nombor genap. Katalah dia bagi 1, 4, 1, 3, 5. Apa pun nombor ni? 1, 2, 3, 4, 5, 9 contoh. Ada 6 nombor je lah. Kita buat ni. Ni contoh lain ni. Tak ada kena-mengena dengan contoh tu. Okey, contoh yang ni Ni nombor genap. So, kaedah dia median. Nak cari dia, kita kena susun dulu. Kita susun 1, 1. Lepas tu 3. Lepas tu 4, lepas tu 5, 9. Nampak? Susunan dia dah cantik dekat sini. Baik. Sama macam kaedah yang atas, kita potong satu sini, satu sini. Potong sini, potong sini. Okey, ada 2 nombor di tengah-tengah. Tak boleh dah potong. Kalau potong nak dapat jawapan apa kan? Okey, ada 2 nombor di tengah-tengah. Jadi median dia adalah 3 tambah 4 bahagi 2. So 7 bahagi 2. Ini saya kata dapat perpuluhan ni. Median dia adalah 3.5. Itulah median. Okey, boleh ini contoh kaedah alternatif. Yang tadi adalah kaedah matematik lah untuk dapatkan jawapan. Yang ni adalah kaedah alternatif. Pun dikira jalan kira. Tapi selalunya soalan median ni dia jarang tanya dalam subjektif. Dia banyak tanya objektif je kan. Susun nombor lepas tu cari jawapan. Okey Okey, seterusnya pula adalah jadual dalam bentuk jadual kekerapan. Nak tentukan median bagi data di bawah. Dia bagi skor. Ni dipanggil jadual skor. Skor dengan kekerapan. Selalunya penanda nak tentukan median ni adalah di atas. Yang duduk di bawah ni dia punya penentu dia. Macam mana kita nak dapat? Sama macam min. Min yang duduk di bawah tu adalah penentu dia. Yang jawapan adalah berada di atas. Macam tu jugalah skor mod pun samalah. Okey, macam ni. Macam mana nak tentukan median bagi data tersebut? Okey, kaedah dia kita kena buat satu lagi table dekat sini. Kena buat satu lagi table dekat sini. Okey, kita buat table lah. Maksudnya yang ni ada berapa kotak ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. Kita kena tambah kotak lah. Okey, dekat sini. Okey, lepas tu pula step yang kedua adalah kita cari dia punya median. Macam mana nak cari median? Kamu kena tambah dia punya kekerapan ni. Semua ni, nombor yang ni kena tambah semua nombor ni. Ada berapa nombor ni? 7 tambah 6, 13. 13 tambah 10, 23. 23 tambah 5, 28. 28 tambah 8, 36. 36 tambah 2, 38. Nombor dia tak cukup. Ya ke betul ke nombor dia tak cukup? Betul lah. Maksudnya 28 lah. 38. Sorry. 38. Jadi 38 ni nombor genap. Okey nombor genap. Bila nombor genap, maksudnya 38 tambah 1 bahagi 2. So 38 tambah 1, 39 bahagi 2. 39 bahagi 2, maksudnya dia duduk kat mana ni? 39 bagi 2 berapa? 39. 40 bagi 2, 20. Maksudnya dia duduk di antara 18 dengan 19. Dia duduk di antara 18 dengan 19. Ya ke? 19, 20 kot. Dia duduk di antara 19 dengan 20. Jawapan dia adalah 19.5. So antara 19 dengan 20. Tengok ni pun dah. Okey Seterusnya, macam mana kita nak tentukan? Kita kena buat dia punya selang kelas. Okey. Contoh kosong ni 7. Maksudnya kita kena kira 1 sampai 7. Okey, 1 sampai 7. Buat macam ni lah. Macam mana tahu 1 sampai 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7. 6 pula kita start. Lepas 7 kita start dengan 8. 8 sampai berapa? Maksudnya kita kena kira 6 kali. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So dia sampai 13. Lepas tu pula
naik nombor 14. 14 sampai berapa? Ada 10. So kena bilang lah. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So sampai 23 dekat situ. 23 pula tulis kat sini sampai nombor ada 5. 23, 24, 25, 26, 27. So sampai 27. So 27 pula sampai nombor berapa? Ada 8. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. So 34. Last sekali sampai kat 34 sampai nombor 2 ni, maksudnya nombor dia adalah 34, 35, 36, 37, 38. Dekat situ. Mana yang salah ni? Betul lah, semua betul. Okey. Macam ni. Kemudian daripada sini 1 sampai 7, 8 sampai 13, 14 sampai 23, 23, 7, 27 sampai 34, 34 sampai 38. Jadi kita tengok nombor 19 dengan 20 duduk tak mana? 19, 20 berada dekat sini. Nombor 19 ada dekat sini, nombor 20 pun berada dekat situ. Jadi kita tolak benda ni pergi ke atas. Skor dia adalah 2. Maka median dia adalah 2. Gila susah kan? So inilah dia macam mana nak cari median dalam bentuk jadual. Apa dah? Jalan lain, jalan yang mudah sikit. Pening kan? Pening. Okey. Ada kaedah lain sebenarnya. Ada kaedah lain sebenarnya. Okey, cikgu tunjuk kaedah yang ni. Katalah cikgu nak salin jadual dulu. Okey, cikgu bagi macam ni jadual dia. Kita buatlah, tak payahlah ada skor tu. Start dengan, okey, ni skor, yang ni kekerapan. Start dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, lepas tu ni ada 7, 6, 10, 5, 8, 2. Okey, dekat situ. Cikgu ambil kertas ni, cikgu tolak tepi, cikgu tunjuk yang ni. Baik, macam mana nak cari media tanpa menggunakan formula yang susah tadi tu? Cikgu saja tunjuk sebab cikgu nak tunjuk kat kamu. Itulah kaedah matematik. Ni kaedah alternatif. Baik, kaedah alternatif ni senang je. Yang ni cikgu memang recommend lah kalau nak buat je lah cara ni. Okey, baik kosong. Kita start dengan nombor kosong. Kosong ada 7. Okey, kosong ada 7. 7 maksudnya dekat sini kosong ni ada 7. Okey, dekat sini nombornya 7. 7 pula, 7 tambah 6 dapat 13. Betul? Okey 7 tambah 6 dapat 13 dekat sini kan. Dapat 13. Lepas tu pula, okey, kemudian 10 tambah 13. 13 tambah 10 kita dapat 23. 23 tambah 5 kita dapat berapa? 28. 28 tambah 8 kita dapat 36. 36 tambah 2 kita dapat 38. Okey, cikgu ulang letak nombor 7. 7 tambah 6 13. 13 tambah 10 23. 23 tambah 5 28. 28 tambah 8 36. 36 tambah 2 dapat 38. Okey. Tadi cikgu dah kata bilangan data ada 38. So kena tambah 1 bahagi 2. Kita dapat 39 bahagi 2. So kita dapat 19.5. So 19.5 ni nombor bulat dia adalah di antara 18 dengan 19. Baik, kamu tengok kat sini. 7, 13, 23. Di antara 7 dengan 13 ada tak nombor 18 dengan 19? Tak ada kan? So bukan dia lah. Di antara 13 ke 23 ada tak nombor 18 dengan 19? Ada kan? Maksudnya di antara nombor 13 nak pergi ke 23 ni, 13, 14, 15, 16, 17, 18 duduk dalam kawasan ni. Duduk dalam sini. Maksudnya 13, nombor 18 ada dekat sini, nombor 19 pun ada dekat sini. Okey. Next punya kaedah. Kalau ada satu nombor je, maksudnya kita kena ambil nombor yang paling besar. So nombor yang paling besar 23 lah. So 10. 10 ni kita rujuk kepada atas. Jadi median dia adalah 2.
Itu je. Katalah soalan nombor 18 duduk tang ni, nombor 19 duduk kat sini. Jadi kamu kena tambah kedua-dua ni bahagi 2. Itu adalah kaedah nak cari dia punya median. Jadual ni dia susah sikit lah. Kaedah tadi adalah kaedah matematik, yang ni adalah kaedah yang betul. Okey, video hari ni panjang sikit sebab memang nak kena cerita betul-betul macam mana nak cari median. Ada sebenarnya kaedah lain, tapi tak apalah, cikgu tunjuklah kaedah lain tu. Ada satu kaedah lagi ni, kamu boleh buat juga macam ni. Kaedah dia macam ni. Cikgu tunjuk kat bawah ni. Cikgu tunjuk kat bawah ni. Ni kaedah lain lah. Okey, 7 ada kosong ni, ada 7. Jadi kita kena tulis kosong ni sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni cara paling lambat orang cakap. Lepas tu pula 1 ada 6. Tulislah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu 2 ada 10. So tulis 10 kali 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas tu 3 ni ada 5. So kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu 4 ni ada 8. So kita tulis 4 tu sebanyak 8 kali. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas tu 5 ada 2. So kita tulis 2 macam ni. Betul tak? Kita kira balik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Pasal apa ada lebih? Pasal apa ada lebih pula tu 5. Ni mesti ada salah kat mana-mana ni. Ajak. Kita tengok dekat 2 ni. Dekat 2 ni ada lebih. Patutlah terlebih. Ni masalah bila kita kira macam ni kena kira betul-betul. Okey, sekarang selesai. Baik, kaedah dia macam mana potong Satu. Potong lagi, potong. Potong ni, potong. Potong di sini, potong atas. Potong bawah, potong atas. Potong bawah, potong atas. Potong bawah, potong yang belah atas. Potong sebelah bawah, potong sebelah atas. Potong macam ni, potong lagi. Potong lagi, potong lagi. Potong lagi, potong lagi. Potong lagi, potong lagi. Potong lagi, potong lagi. Lepas tu, potong lagi. Potong lagi. Potong lagi, potong lagi. Potong lagi, potong lagi. Nampak? Ada 2 nombor. So 2 tambah 2 bagi 2. 4 bagi 2, 2. Itu median. Tapi tu dia lah. Nak kena masak macam tu. Cikgu recommend cara ni. Cara ni senang. Cara ni senang. Okey Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana beri perhatian dan menonton video cikgu. Cikgu harap dapatlah menjawab soalan ini dengan baik, dengan berjaya. Okey, terima kasih banyak-banyak.